Pihak berkuasa Thailand memperketatkan lagi langkah-langkah keselamatan di kawasan-kawasan yang bersempadan dengan Myanmar di tengah-tengah kebimbangan mengenai kemungkinan berlakunya jangkitan COVID-19 yang disebabkan oleh pendatang tanpa izin. Pasukan tentera, polis dan pegawai pentadbiran kota sempadan Mysore wilayah Tak mempertingkatkan pemeriksaan pos keselamatan di sepanjang Sungai Myo. Walaupun sempadan ditutup semasa COVID-19, terdapat laporan mengenai kemasukan pekerja-pekerja Myanmar secara haram. Oleh kerana Thailand tidak menjumpai kes COVID-19 yang dijangkiti secara tempatan selama hampir 50 hari, penyebab kemungkinan jangkitan kedua adalah dari pendatang haram. Pihak berkuasa Thailand juga telah memasang kamera CCTV dan mengarahkan unit-unit rondaan untuk mencegah penceroboh. Thailand hanya membenarkan warga negara Thailand dan kumpulan orang asing tertentu memasuki negara, tetapi mereka mesti disaring untuk mendapatkan ujian coronavirus dan kuarantin. Kumpulan petani kelapa di Thailand menolak tuntutan aktivis haiwan bahawa monyet yang dilatih untuk mengambil kelapa telah dianiaya. Pongsak Butrarak, Ketua Kerjasama Petani Kelapa Organik Provinsi Prachuap Khiri Khan, mengatakan wakil Kesatuan Eropah telah mengunjungi ladang kelapa dan latihan monyet di wilayah itu 2 tahun lalu dan menyatakan tiada seekor monyet pun dianiaya. Tambah Pongsak, produk kelapa Thailand telah dieksport ke pasaran Eropah selama bertahun-tahun, terutama santan sebagai salah satu produk dengan permintaan yang tinggi. Kumpulan petani dan agensi kerajaan mengatakan bahawa monyet yang telah dilatih secara teratur untuk memetik buah kelapa tanpa penyalahgunaan atau eksploitasi haiwan. Monyet-monyet dibesarkan dan dijaga dalam kurungan sebelum dilatih untuk mengambil kelapa. Yang paling penting adalah penggunaan kemampuan semula jadi monyet-monyet tersebut. Seorang ahli politik tempatan, Somnuk Rungkamjat, mengatakan bahawa tuntutan penyalahgunaan haiwan itu adalah sangat meragukan. Beliau menyatakan jika melihat kepada tradisi menanam padi, para petani akan menggunakan kerbau tetapi tiada halangan diberikan. Menurut peta, monyet liar ditangkap dan dilatih untuk mengambil hingga 1,000 kelapa sehari di Thailand. Kerajaan Thailand dilaporkan merancang untuk mengundang diplomat-diplomat asing untuk memerhatikan monyet-monyet bekerja. Perdana Menteri Kemboja Samdech Tekno Hun Sen baru-baru ini telah merayakan ulang tahun ke-12 penyertaan kuil Preah Vihear ke tapak warisan dunia. Menurut Perdana Menteri Kemboja, kemasukan kuil Preah Vihear ke tapak warisan dunia adalah peristiwa bersejarah baru bagi Kemboja setelah kemenangan ke atas Thailand di Mahkamah Antarabangsa Hak pada 15 Jun 1962. Perdana Menteri Kemboja juga mengatakan bahawa 7 Julai 2020 menandakan tahun ke-12 penyertaan kuil Preah Vihear dalam senarai warisan dunia. Samdech Tekno Hun Sen menambah kuil Kemboja di Pergunungan Dangrek disenaraikan sebagai tapak warisan dunia pada mesyuarat ke-32 Jawatan Kuasa Warisan Dunia UNESCO pada 7 Julai 2008 di Quebec, Kanada.
Kain songket popular di negeri semenanjung Malaysia seperti Terengganu, Kelantan dan Pahang, tetapi Bumi Kenyalang juga memiliki songket dengan keunikan pesonanya yang tersendiri seperti kelainan dari segi teknik serta motif yang dihasilkan. Walaupun tahun ini penularan pandemik COVID-19 turut menjejaskan industri tenunan songket Sarawak, namun ia tidak mematahkan semangat usahawan songket untuk mengembangkan produk tekstil itu ketika negara memasuki tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Kampung Kancong Baru Gedong di daerah Simunjang terkenal dengan perusahaan tenunan tradisional songket Seri Gadong. Usahawan dan pemilik Seri Gadong Songket, Ramtini Waiti Ramli, banyak dibantu Kraftangan Malaysia khususnya ketika pelaksanaan PKP dengan mewujudkan platform dalam talian atau e-craft bazar. Perusahaan songket yang diusahakannya sejak 2015 telah menghasilkan lebih 100 helai songket. E-craft bazar membantu meningkatkan promosi dan jualan songketnya dengan menerima tempahan bukan sahaja daripada peminat songket tempatan, malah dari semenanjung secara dalam talian. Dengan pengalaman dan kemahiran menenun songket yang dimiliki sejak tahun 2006, Ramtini Waiti, 34 tahun, mengakui tenunan songket dari Sarawak tidak kurang hebatnya dengan keunikannya yang tersendiri. Malah katanya, harga songket tenunan Sarawak ini juga mampu mencecah belasan ribu ringgit bergantung kepada corak. Keistimewaannya, ia boleh dipakai di bahagian luar dan dalam kerana mempunyai corak yang sama hasil teknik sifir Sarawak. Teknik tenunan pula mempunyai 2, 4 dan 6 kali ketuk. Songket Sarawak dia ada keunikan dia tersendiri. Di antara dia adalah songket Sarawak mempunyai teknik pembahagian benang yang berbeza daripada sebelah Terengganu ataupun Kelantan. Di mana benang itu telah dikira oleh kami sendiri ataupun pereka ataupun penenun itu sendiri untuk menghasilkan motif. Dan selain itu pembahagian benang juga dihasilkan untuk menghasilkan benang tapuk ataupun benang sembunyi untuk menjaga kekemasan di belakang kain. Dan keunikan Sarawak juga apabila songket Sarawak dapat digunakan di bahagian belakang dan di hadapan kain. Melihat potensi songket Sarawak, usaha memelihara seni warisannya dipergiat Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, Cawangan Sarawak melalui program rekaan dan penyelidikan. Pengarahnya Azran Arif berkata, ia bermula dengan penggunaan kombinasi warna-warna segar dan kontra pada benang loseng dan pakan serta memperkenalkan motif-motif baharu dengan menonjolkan identiti tempatan dan susunan jalur loseng yang menarik. Di Kraftangan Malaysia mempunyai ataupun memiliki pereka-pereka craft dalam bidang fashion dan juga dalam bidang tekstil yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk diberikan ataupun untuk menghasilkan rekaan-rekaan terkini mengikut trend dan juga permintaan pasaran semasa. Jadi atas inisiatif ini produk-produk tenunan songket di Seri Gadong Songket ini dapat diperkembangkan untuk lebih komersial dengan penggunaan warna-warna, kombinasi warna-warna yang kontra dan terang yang lebih moden, lebih segar, digabungkan juga dengan penggunaan motif-motif tempatan yang dihasilkan oleh penenun itu sendiri dan juga pereka Kraftangan Malaysia, dan ini memberikan satu kelebihan kepada tenunan songket di Seri Gadong ini. Seni menenun bukan satu kerja yang mudah kerana ia memerlukan kemahiran yang tinggi selain minat yang mendalam bagi menghasilkan kain songket yang cantik dan berkualiti tinggi. Oleh itu, warisan dan seni tenunan songket ini harus dipertahankan, khususnya generasi muda hari ini agar tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Di Sarawak, orang dahulu memanggil songket sebagai kain dan biasa dikenali sebagai kain belatak, kain penakan, kain berunai dan kain berturus. Setelah ditutup sejak 18 Mac kerana wabak coronavirus,
Sunway Lagoon, sebuah taman bertema air yang terkenal di Subang Jaya, Malaysia, menyambut pelawatnya dengan hadiah istimewa eksklusif untuk 1,000 tetamu pertama dan pembeli pas ekspres dalam talian. Penolong Pengurus Am Sunway Lagoon, M. Magendran, mengatakan bahawa persiapan rapi telah dilakukan untuk memastikan kebersihan dan keselamatan dalam mematuhi prosedur operasi piawaian SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Menurut M. Magendran, kesemua kawasan dibersihkan dan disanitasi setiap 2 jam dan juga melakukannya lebih dari 3 kali sehari untuk kepastian. Sunway Lagoon memiliki kawasan seluas 35 hektar dengan lebih dari 90 tarikan di satu taman bertema, namun sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, taman tema yang biasanya menerima rata-rata 50,000 tamu sehari kini terpaksa menerima jumlah pengunjung dengan kapasiti yang terhad. Terletak 30 km dari bandar Tue Hua, Pulau Hon Hin adalah destinasi yang popular di kalangan pelancong kerana terumbu karangnya yang indah dan perairan biru yang jernih. Semasa musim panas, terumbu karang dan ekosistem laut lain muncul di sepanjang pantai, memberikan pemandangan pulau yang indah. Pulau Hon Hin terkenal dengan perairannya yang kebiruan dan jernih. Para pengunjung pulau berpeluang menikmati berbagai kehidupan laut, termasuk terumbu karang yang jarang kelihatan seperti bunga berwarna-warni di bawah laut. Apabila air surut, para pengunjung dapat menikmati pemandangan terumbu karang yang indah di daratan. Air surut hanya berlaku pada beberapa hari pertama sebulan atau pada pertengahan bulan lunar dan berakhir dalam beberapa hari. Pada bulan Mei dan Jun, jika anda pergi ke pantai, sekitar jam 3 ke 4 petang, anda akan dapat melihat terumbu karang yang menakjubkan di darat ketika air surut. Terdapat hampir 20 spesies terumbu karang di Pulau Hon Hin yang terdapat dalam pelbagai bentuk. Alga simbionik yang hidup di dalam terumbu karang memberi warna-warna cerah menjadikan terumbu itu kelihatan seperti taman yang berwarna-warni. Air dan udara segar yang tidak tercemar menjadikan pantai sebagai tempat tinggal yang baik bagi terumbu karang. Hasilnya, Pulau Puyen telah menarik sejumlah besar pengunjung setiap tahun. Menurut Van Bay, mereka bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan agensi yang berkaitan di daerah Tui An untuk memperkuat usaha untuk memelihara terumbu karang di Pulau Hon Hin. Para pengunjung tidak dibenarkan berdiri di atas terumbu karang. Mereka juga meminta sokongan daripada pelabur dan organisasi asing dan meminta untuk bekerjasama dengan mereka dalam melindungi terumbu karang. Kumpulan Landskap Hon Yen diakui sebagai tapak peninggalan nasional pada tahun 2018. Dengan peningkatan jumlah pengunjung yang datang ke pulau itu setiap tahun, pihak berkuasa tempatan telah menerapkan langkah-langkah yang lebih ketat untuk melindungi terumbu karang.